Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, saya hormati pengerusi serta seluruh saf kepimpinan Masjid At-Taqwa, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini mudah-mudahan dirahmati, diberkati, diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, malam ni saya dapat sampai ke masjid tuan-tuan menyampaikan ceramah. Ni bukan kali yang pertama saya sampai masjid tuan-tuan ni, berbelah kali dah saya berhenti semayang di sini. Berbelah kali dah duk berhenti semayang di sini, duk pergi mengajar di Masjid Simpang 4 tu. Berhenti semayang asak sini dulu. Jadi macam mengurusi kita kata tadi lah, banyak kali dah duk jemput saya mai sini tak dapat mai. Sebab saya fikir dekat sangat. Dekat sangat Masjid Simpang 4 dengan Masjid Kongsi ni. Hari Selasa ni Masjid Simpang 4 pula. Dekat sangat. Dan saya duk tengok muka ni pun hak tular. Hak saya mengajar di sana pun muka ni. Ni Syekh ni. Setiausaha politik saya ni. Lama tak nampak pergi mana? Tak larat mai. Sibuk. Ni setiausaha politik saya ni. Itu kata nak nikah dah. Tak jadi. Orang tolak pula. Jadi duk pergi sana pun jumpa muka ni, mai tani pun jumpa muka ni. Jadi malam ni tajuk yang dibagi kepada saya iaitu cintai masjid. Gitu lah. Cintai masjid. Tajuk yang kita nak kupas malam ni tuan-tuan. Biar korang sejam lebih sikit kita berhenti lah. Dia ceramah ni dia tak penting. Hak penting lepas Isya tu. Jadi mengurusi kita kata lepas Isya ada kenuri. Saya sampai tadi awal dah pergi beli iyak dulu, tengok dengan toge, dengan telur. Keluar dah iyak, mereka duk basuh ikan lah. Nak masak apa dah ni? Baru nak masak? Habis dah. Ini kenuri bang ni. Tempe nyok, gulai ikan sekok. Dia tulis abang tu nak makan-makan, tak mau makan sudah. Jadi yang ni tak masalah sangat. Dia panjang ke pendek, yang penting hak lepas Isya tu benar dah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ni masjid.
Saya teringat Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kalau tak silap saya, riwayat Imam At-Tabarani. Nabi kata, Nabi sebut, akan mai kepada kamu suatu zaman, Nabi kata. Akan mai kepada kita ni satu zaman. Nabi bagi tahu umat yang hidup selepas ketiadaan beliau, selepas kewafatan beliau, umat akhir zaman ni akan berhadap dengan suatu zaman. Zaman tu Nabi kata yang pertama, zawaftum masajidakum. Masjid ni dihias dengan indah. Akan mai satu zaman kita tengok masjid-masjid ni tak macam dulu, tuan-tuan. Masjid kongsi ni dibangunkan tahun bila? 1882. Ni bangunan ni tahun bila? Tahun 90-an. Ada cadangan nak buat baru? Tak ada lagi. Tengok ni pun tahun ni style 80-an, 90-an nya style. Tiang ramai pada orang. Masjid tuan-tuan ni antara tiang ramai. Zaman lah buat masjid, tiang tak berapa ramai. Style lah buat masjid ni, tiang tak berapa ramai. Jenis tiang ramai ni tahun 90-an. Nabi kata akan datang kepada kamu satu zaman yang mana masjid ni akan dihias dengan indah. Saya nak tanya tuan-tuan, lah ni jadi ke tak lagi belum? Masjid dihias dengan indah. Jadi ke tak lagi lah ni? Jadilah. Jadilah. Cantik masjid hari ni tuan-tuan tengok. Nak bangun saya 2-3 malam lepas pergi ceramah satu masjid. Dia kata, Ustaz tolonglah lancak derma. Saya kata nak buat apa? Kami nak buat masjid Ustaz. Saya tanya berapa kos? 7.9 juta. Tu dia. 7.9 juta. Saya kata lah ada berapa? Lah baru ada 0.9. 7.97 juta 900 ribu. Lah baru ada 900 ribu. Nak cari 7 juta lagi. Saya kata dah cari berapa lama dah? 2 tahun dah Ustaz. Allah, baru 900 ribu. Bayangkan nak dapat 7 juta lagi. Mati lagu tu kan. Cantik masjid nak buat. Saya tengok landscape. Ya Allah. Dengan dayak terjun, dengan landscape. Masjid dalam masjid cantik. Cantik tuan-tuan ni. Tuan-tuan bisa sampai tak di Dubai? Tak bisa sampai no? Dubai tak bisa sampai no? Saya 3 kali sampai Dubai. Alhamdulillah. Transit pergi umrah. Bila pergi umrah saya ambil transit 5 jam. Transit 15 jam tu. Jalan ni akan bawa berjalan. Hotel lepas pagi dia bawa berjalan. Mau saja-saja nak pergi nak ambil duit mana belum. Tuan-tuan pergi Dubai. Cuba tengok masjid-masjid di Dubai tu tuan-tuan ni. Saya Dubai biasa transit. Qatar biasa transit. Alhamdulillah lah. Biasa berjalan. Dan nak pergi berjalan duit tak ada transit tu. Dan ada yang boleh berjalan. Cantik balong masjid di sana. Tapi pada zaman tu Nabi kata. Kamu jaga. Bila masjid dihias dengan indah. Wa'allaitum masahifakum al-Quran. Dimashafkan dengan cantik. Faddimaru alaikum. Jaga. Nabi kata. Pada masa dan ketika itu. Kecelakaan pasti akan menimpa kamu. Nabi apa? Masjid dihias dengan indah. Pengimarahannya ke laut. Masjid dihias dengan cantik. Pengimarahannya ke laut. Saya, tuan-tuan, saya bukan nak puji. Cuma nak cakap benar betul. Sekarang ni saya tengok, tuan-tuan ni di Pulau Pinang, dia tak macam dulu kala tahun 90-an. Masjid tahun 90-an ni, nak cari kuliah pun payah zaman tu. Habis mayang maghrib tu, imam dengan jemaah apa semua, duduk kau kaki 5, isap kau daun. Betul tak maklum? Maklum terbit awal pada saya. Saya terbit tahun 90. Maklum terbit awal pada saya. Tahun 70, tahun 60. Ada. Saya duduk di sini, saya tengok semua ni geng-geng tua-tua belakang maklum ni. Memang kau belah balik pulau ni, hak muda tak ada dah kah?
Semua tinggal tahun 70-an, tahun 60-an. 90-an jam saya ni tak apa dah. Sihat kan maklum? How are you? Fine. Nampak gigi sama ya maklum. Tobat gigi palsu. Dulu maklum, masa maklum muda dulu ni. Masa maklum muda dulu. Lah pun muda. Bukan kata tua, cuma berpengalaman. Zaman dulu maklum zaman muda. Saya nak tanya maklum duduk di Pulau Pinang dulu. Dengan sekarang, beza tak pengimarahan masjid? Beza. Tu, duk tabik muka ustaz tu, duk abang ustaz ni mengajar tu. Hak tak mat ya. Seminggu berapa malam kuliah masjid kita? Direct tiap malam. Tiap malam penuh macam ni kah? Tak ada besar. Ada dua besar. Dia sembunyi pula kat belakang tiang tu, ustaz tak nampak apa. Pengimarahan. Hari ini orang dia suka membina, tetapi dia tidak suka memakmurkan. Yang ni masalah tuan-tuan. Kita nak bina masjid, tak ada masalah. Duit tak ada, minta ke kerajaan. Alhamdulillah kita duduk dalam negara Islam ni tuan-tuan. Ada juga peruntukan daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat untuk buat masjid. Pi jumpa YB ni kami nak buat masjid ni, tenyih zat, buat masuk pi dekat sana. Terbit metani, kerajaan bagi 300,000. Pi minta kat pusat pula, dia duit 2 juta. Alhamdulillah. Tetapi bukan itu masalahnya. Pengimarahan terhadap masjid ni. Jawatan kuasa masjid yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita ni. Saya nak makna, bila jadi ahli jawatan kuasa masjid, bila jadi pegawai masjid, lantikan itu bukan amanah daripada anak qaryah sahaja. Bukan amanah daripada pejabat agama sahaja. Yang jauh lebih besar, itu adalah amanah daripada Allah untuk memakmurkan rumah dia. Yang ni kena fikir. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sampai habis baca ayat tu. Nak makmurkan masjid ni tuan tengok senang. Saya waktu saya tak mau jadi jawatan kuasa masjid. Saya tak mau. Saya tak mau. Lepas nak lantik dia lari awal lagi. Masya Allah yarham tu imam kami dulu ni, Ustaz Long. Dia nak letak jawatan ni masjid kampung saya, Allah yarham tu imam tu, dia letak jawatan satu hari. Dia pi cari saya. Dia kata, ni Ustaz ni Mak Long nak main, Mak Long nak abang, kata Mak Long nak letak jawatan jadi imam. Saya kata bersiapa? Dia kata tak larat dah, tua dah, tak larat dah. Saya kata nak letak jawatan, pergi cari pejabat agama yang main jumpa saya buat apa. Saya bukan ada apa kuasa. Saya hanya pendakwah bebas. Dia kata ni Mak Long nak main abang Ustaz, Mak Long nak pi. Ni kalau tanya ada calon, Mak Long nak abang nama Ustaz. Saya tak pi masjid 3 tahun. 3 tahun saya tak pergi masjid kampung saya faham tu. Dah laku pun jenis jarang pergi masjid, jenis tak ada. Jumaat pun boleh bilang berapa kali habis setahun bayar masjid kampung. Dah duk keluar kerak. Duk gagah timbul-timbul juga. Masa tu 3 tahun saya tak pergi masjid dia. Sampai tu imam ada baru saya pergi. Cari imam pun. Orang kata Allah tak nak jaga masjid. Tuan-tuan, tu tengok senang ke jaga masjid? Abang sebagai apa masjid? Pengurusi masjid. Berapa tahun dah abang? 2 tahun lebih. Senang tak nak jaga masjid? Susah. Nak jaga masjid satu. Nak melibatkan anak Korea pula satu. Orang tuan-tuan. Tuan-tuan nak bela orang. Tengok senang nak bela orang. Belum datang pun bayar tambah nak bela orang. Belum datang. Kasar maklum noh. Mampu pi. Siapa suruh panggil? Malam ni saya nak bagi cukup-cukup. Lepas tu tak panggil. Mampu pi. Saya nak tanya Mak Long. Mak Long. Oh Mak Long oi.
Awak lah nampak. Lagu kenci manis ya pun. Nak angkat kelopak mata tu pun lagu tak bermaya. Maklum faham saya duduk cabak ni. Maklum faham tak? Faham ke tak? Saya nak tanya Maklum satu soalan. Maklum. Suami ada lagi tak? Siapa yang masih ada suami angkat tangan? Semua janda. Saya tak seorang. Memang nak Korea kongsi ni janda belakang. Seorang pun tak angkat tangan, saya tanya. You all ada husband lagi ke tak dah? Tak ada? Tak ada no? Allah. Boleh buat kuliah bulanan kalau janda ramai saya mau. No, banyak no. Janda, bini orang. Maklum, belah lelaki senang ke payah maklum? Abang tu tengok nak mohong saya. Banyak dah orang mohong saya 2 hari lepas tu mati. Abang tu tengok. Belah lelaki ni senang ke payah maklum? Payah. 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 Kena dapat pula jenis cerewet maklum mampu. No. Kalau dapat jenis okey relax ni tak apa jenis cerewet no Allah. Baju tangan ni tak ada saiz tak pakai. Air ni tak ada saiz tak pakai. Bini dia serekor naik 3 lain. Dia tak pakai dia kata ni apa 3 lain bini dia kata 3 lain dah bagus pergi dah. Kan? Tak pakai. Dapat laki pula jenis dia nak Allah payah maklum. Macam laki maklum ni senang. Seluar dalam tak ada pun dia main masjid. Nu kena hak jenis cerewet tu. Dia tak perlu. Pakai ke tak pakai? Mari kita try check tengok. Balon duk gelap apa haram tak ada kan? Maklum nak bela laki maklum nak bela anak-anak maklum. Saya nak tanya senang ke payah maklum? Payah. Sebab apa? Kita bela orang. Maklum, bela bini senang ke payah? Jawab maklum, jangan takut. Maklum kena ingat, mereka juga makhluk Allah seperti kita. Maklum, nampak lagu takut yang nak jawab. Mau sembang batu cincin tak ada kepak jari. Payah ke senang nak bela maklum? Senang ke payah? Payah. Senang ke payah? Senang, nampak takut. Payah, tu baru seorang. Kalau 2, kalau 3. Sebab apa? Kita nak bela orang. Macam saya lah ceramah. Saya abang betul-betul lah. Orang duk tanya ustaz. Kami duk tengok kadang-kadang orang kata ke ustaz macam-macam ustaz relax. Saya jawab mampu pi. Saya bukan jenis duk baca komen. Saya jarang main sosial media maklum weh. Hak duk update-update bukan saya, tim saya. Saya nak buka sosial media jarang. Kalau buka pun saya kalah aku tu. Saya tak baca komen. Sebab apa dia? Tahu dah mau baca komen lagi sakit hati. Saya nak ceramah. Hang nak dengar. Tak mau dengar sudah. Bukan aku duk pergi cekik leher hang untuk dengar aku ceramah. Dah hang tak boleh dengar. Ustaz ni mulut jahat. Duk kata korang, hang tak payah dengar. Aku pun tak nak pergi cekik leher hang untuk dengar aku ceramah. Lah saya seorang nak cakap. Tuan-tuan cuba tengok malam ni ramai. Ramai musina malam ni. Dekat 14,000 orang ada ni. Hak cakap seorang. Hak dengar ramai. Agak-agak seorang ni boleh memenuhi tak? Telinga ramai. Tobat tak dapat penuhi Orang duk kata ustaz duk ceramah, orang duk kata, saya kata alhamdulillah. Dia berkata ustaz, orang kata pun ustaz kata alhamdulillah noh. Tu buktinya aku hidup dengan orang. Kita buat satu benda. Saya bagi contoh lagu ni lah maklum. Kita ni pergi kedai makan. Pergi kedai makan ada pergi order. Abang, TOI. Satu, kau. Pekat, kau. Satu. Hak ni dia main-main dia kata aku abang betul aku TI ni.
Kat kedai ni paling sedap aku makan. Pasal dia rasa dengan teh, dia rasa dengan lemak. Ujung-ujung dia kelak. Tak ada tempat lain. Mai kawan ni seorang lagi pula. Dia order kat teh, dia kata manis no. Hak seorang kata sedap. Hak seorang kata manis. Nak abang apa dia? Orang. Lah jawab mudah. Hang nak minum-minum. Tak mau minum sudah. Kita ni nak jaga masjid, tuan-tuan ingat senang. Buat kuliah, dia tak main. Tak buat kuliah, dia hina. Mesyuarat agung, oi, kuliah buat ah. Dia simpan duit apa? Bukan kata bapak mak. Kita tanya mengurusi awak tak buat kuliah, dia kata ustaz. Duk bilang-bilang ustaz amal pada orang, ustaz malu. Tu yang saya tak buat kuliah ustaz. Nak panggil ustaz main mengajar Allah. Mayang maghrib ada 100 orang ustaz. Main dengar kuliah tinggal 10 orang. 10 ustaz. Yang duduk tu haji ni tak balik. Terang nak tengok Aisyah tu nak balik pula payah. Mata pun tak berkelia. Anak hantar kencing manis. 10 orang kencing manis ustaz. 3 pekak. 3 pekak. 10 orang. 5 kencing manis. Hak kencing manis dia duduk kat meja tu. Saya boleh yang dekat. Dia tak duduk dah kot ni, kot meramu malam. Dia duduk kot meja luar tu, kecil mana? Tinggal 5 dia baru ustaz. 3 pekak. 3 pekak. 2 pun waya Ustaz sambung, Ustaz putui. Ustaz sambung, Ustaz putui. Dia kata nak panggil ustaz main mengajar pun tak gamak ustaz. Pengurusi kata. Lepas kira duk maki. Woi, duit masjid buat apa? Jadi saya nak tanya tuan-tuan, ingat senang kan nak jaga rumah Allah? Tetapi satu benda tuan-tuan yang saya nak bagi tahu. Nabi bagi tahu, Nabi kata satu orang dia main bagi tahu dekat Nabi. Satu orang dia main habaq dekat Nabi, ya Rasulullah. Aku ni nak cari ketenangan dalam hidup ni ya Rasulullah. Tolong bagi dekat aku tips. Tolong bagi dekat aku cara. Tolong bagi dekat aku kaedah yang aku nak buat, aku akan dapat ketenangan hati. Nabi kata hang buat 5 benda. Hang buat 5 benda. Saya nak habaq 2, 3 ya Pak Long. Sebab apa? Sebab saya tak ingat. Saya nak habaq dekat saya ingat. Lama-lama Pak Long kata, "Weh, ustaz apa tak ingat? Okey juga. Saya ni tak ingat, Pak Long tak tahu langsung." Mana okey? Tak ingat dengan tak tahu. Mana okey? Pak Long ada kata kat saya ya. Ustaz apa yang tu pun tak ingat. Saya nak habaq banyak-banyak pun maklumlah. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan main. Semua game mengapai. Mau saya habaq banyak tobat tak ingat. Saya nak habaq 3 ya. Nabi, kawan ni main habaq dekat Nabi. Ya Rasulullah, cuba habaq main dekat aku Ustaz. Apa yang aku nak kena buat? Apa yang aku nak kena lakukan untuk aku ni mendapat ketenangan? Dia kata. Lah ni masalah aku ni tak tenang. Tuan-tuan lah cari ketenangan. Kalau Allah Ta'ala tak anugerah ketenangan, tobatlah om. Tak dapat, tak dapat. Saya nak tanya Pak Long, ketenangan ni nak cari lagu mana Pak Long? Ada orang kata dia tenang bila dia duit banyak. Saya nak tanya, ada orang duit banyak tak tenang? Belunggu. Kaya dia dengan ada private jet kita mau dekat motor ya. Dia dengan kapal terbang ngiri pun ada Pak Long. Kereta kapal terbang pun ada. Kereta jangan tanya. Dia kata saya ni jenis saya ni kalau tak ada duit dia tak tenang Ustaz. Ada duit tak tenang. Tak ada duit tenang tak? Ada berapa ringgit dalam bukit? Ada berapa ringgit dalam bukit? Duit ada berapa ringgit dalam bukit? Tak tahu kira. Ada ke tak ada? Duit ada? Tak ada? Oh, duit ringgit tak tahu kira. Puluh-puluh tahu kira lah. Kasak. Oh, simpan bank nak kahwin. Nak kahwin dengan anak ustaz. Oh, anak aku jantan. Tak ada. Lepas itu dia kira nak ikut saya balik Kok Diang lah. Nak menikah dengan orang Kok Diang. Saya kata hang kalut. Cari ikut balik pulau lu. Jangan kalut ni. Cari ikut balik pulau lu. Tak ada balik pulau kita sembang Kok Diang. Ni ada duit tak ada.
Tenang tak hidup? Tenang tak? Tenang. Betul tak? Tenang tak? Rasa lapang tak? Tak rasa serabut? Lapang. Duit tak ada. Bukan semestinya duit ada, tenang. Duit tak ada, tenang. Sehat. Makan cukup. Hak duit berlambak, tak betul kita jantung. Yang gelap lagi. Kita kata orang. Duit ada tak tenang. Ada orang kata saya, Ustaz, saya ni tenang bila saya boleh pergi berjalan. Saya nak pergi berjalan tak? Dengan kepala serabut ambil berjalan tobat tak seronok Betul tak Melong? Tak tenang. Dia kata saya nak pergi berjalan, saya duduk hotel mahal-mahal, saya boleh tidur Ustaz. Bohong. Duduk hotel semalam 2,000, 3,000, 4,000 ringgit semalam. Haram tak boleh lena. Sebab apa? Hati tak tenang. Ada Pak Long tilam tak ada balas tiang dia. Di tengah Ustaz mengajar pula. Tenang. Lena. Ketenangan ni maklum kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak dapat. Sebab tu kawan ni dia mai tanya Nabi. Ya Rasulullah, aku ni hidup tak tenang. Nasihatkanlah kepada aku ya Rasulullah. Lagu mana aku nak buat nak bagi tenang? Nabi kata yang pertama, Nabi kata apa dia? Nak tenang, Nabi kata, hang ni hidup dengan dunia ni, hang fikir dekat hari ni sudah. Jangan duk fikir lama. Nabi apa? Ni saya terjemah main bahasa mudah lah. Nak tenang, hidup di dunia ni, fikir dekat hari ni. Jangan duk fikir esok. Kita yang tak tenang ni, saya duk fikir 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Hang duk fikir benda yang hang tak tahu. Lah hang fikir dekat yang hang duk ada. Faham tak? Tak bang? Jangan duk fikir panjang sangat dengan dunia ni. Kita nak hidup sampai bila, Pak Long? Pak Long. Kita ni nak hidup sampai bila? Mana tahu? Tak malam ni Allah Ta'ala tarik kita, jemput kita balik, pakat mati belakang kita malam ni. Mana tahu? Setuju tak? Saya tarik balik. Tak betul tu. Ayat tu tak betul, saya tarik balik. Bukan kita mau malaikat amin dayau. Ya, saya tarik balik. Mana tahu malam ni tuan-tuan perempuan mati? Mana tahu? Bukan kita. Maklum. Mau malaikat amin dayau maklum. Maklum tahu maklum nak mati bila maklum? Maklum? Tak tahu. Maklum. Agak-agak maklum ni akan mati ke tak? Agak-agak lah. Masjid kongsi ni kubur tahu lah. Depan lagi Depan Toyam. Abang macam aku tahu. Dan Toyam tak mana. Kerana depan tu Kau dia share ke masjid ni punya kubur luas lagi. Ada 2 kubur. Wih, mati semua orang sini. No, tak cukup tu. Wah, banyak. Maklum agak-agak lah. Maklum kan mati ke tak? Agak-agak lah maklum. Mati. Nak mati tak? Maklum tak mau mati pun maklum kena mati. Maklum nak mati pun maklum kena mati. Setuju ke tak? Setuju tak maklum? Cuma tak tahu siapa dulu. Saya mati, maklum mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Betul tak? Mungkin maklum dulu. Saya kemudian. Betul tak? Betul ke tak? Hei maklum. Betul ke tak? Mungkin maklum dulu, saya kemudian. Tak mustahil saya kemudian. Maklum dulu pun boleh jadi. Hak mana? Tak apa, maklum ambil dulu. Saya redha maklum ambil dulu Hidup kita ni nak mati. Sebab tu jangan duk fikir panjang sangat dengan dunia ni. Kan Nabi kata, hiduplah kamu di dunia ni seumpama kamu nak hidup lagi 1000 tahun. Beramallah untuk akhirat macam kamu nak mati esok hari. Maknanya apa dia? Bila bertembung urusan dunia dan akhirat, utama akhirat dulu. Pasal hang nak mati esok. Jangan duk fikir panjang sangat dengan dunia ni. Hang duk fikir panjang, yang hati hang tak tenang.
Mana ada orang masuk ke dalam hospital, sesak nafas, sakit jantung kerana fikir akhirat? Tak ada ah. Tanya duk serangan jantung masa mana? Tengah mesyuarat. Syuarat apa dia? Nak buat projek. Doktor tanya ni pasal apa ni tuan? Nampak ni sak-sak jantung pun tak pandai elok. Saya stres doktor. Stres pasal apa? Saya duk fikir nu projek saya nu rugi 16 juta. Tak ada. Pasal apa ni yang duk masuk hospital kerak kat jantung ni? Duk fikir akhirat lah, susah hati. Tak ada. Sakit kenapa? Kerana dunia. Ni bukan kata kat orang maklum nak. Saya kata kat saya sama. Ni maklum nak marah pula. Ambil ustaz kata kat kami. Ni saya kata kat saya sama. Saya ceramah bukan nak kata kat orang kan. Saya nak kata kat saya. Kata kat orang marah. Kata kat saya senang. Faham maklum? Balik lagi Pak Long nak tanya ni nak cerita ustaz abang apa? Pergi balik Pak Long tanya ustaz Usam cerita apa? Dia tak main malam ni buat period. Laki maklum tu lah. Period merumai petang tak sah. Tu nama dia period depa Bali. Merumai petang tak sah. Tu yang dia tak boleh main malam ni. Lagi balik lagi. Dia nak tanya maklum. Maklum nak kena cerita. Yang kedua Nabi kata apa dia? Tabnun mala taskunun. Yang kedua Nabi kata hang dalam hidup ni nak tenang. Hang jangan duk buat rumah sampai tak duduk. Nak buat rumah, buatlah Pak Long. Pak Long ada duit nak buat besar mana, buatlah. Rumah kita. Besar mana nak buat, buatlah. Cuma Nabi pesan, buat rumah. Jangan sampai tak guna, sampai tak duduk. Duduk 2 orang, bilik 9. Lah, kalilah rumah hantu ramai pada orang. Kerja tak ada, duk panggil ustaz baca Yasin dalam rumah hang. Hai ingat ustaz dengan budak tahfiz ni nak kerja halau hantu rumah hang. Rumah dia duk kena musik. Dia duk kira panggil budak tahfiz dengan ustaz tu main baca Yasin. Bepok tu haram mengambil Quran pun nak duk halau hantu rumah dia. Saya kena dak yang saya boleh cerita. Dia pun kita ustaz nak minta ustaz dengan anak-anak tahfiz tu masa mula-mula saya buat dulu ni, 10 tahun dulu. Nak minta ustaz dengan anak-anak tahfiz ustaz mai sat nak rumah saya. Ada apa lah? Ni dia duk musik ustaz. Duk musik. Tidur dia tarik kaki. Tidur dia tarik kaki. Malam pertama kami pun pergi dah baca Yasin dalam bilik tidur dah. Baca apa semua habis. Habis tu dia jamu nasi goreng Cina. Johor, Cina. Nasi goreng Cina dengan teh air. Balik esok dia telefon, terima kasih banyak ustaz nak. Saya kata lagu mana cikgu? Rumah cikgu lagu mana? Alhamdulillah lah semalam boleh tidur ustaz, dia tak kacau. Alhamdulillah. Tapi itulah ustaz, dia piduk kat dapur pula. Kongkang kat dapur kan. Betul lagu mana lah cikgu? Kalau boleh ustaz malam ni semalam lagi ikut, pi pula. Baca pula kat dapur ni malam kedua. Baca. Daripada malam tu habis Pak Long nasi goreng Cina malam pertama. Malam kedua bihun goreng Singapura. Dia pergi turun lah. Malam pertama Cina, lepas Cina dia main Singapura. Bihun Singapura dia. Balik esok dia telefon. Jana saya kata okey dah kan. Alhamdulillah ustaz. Dia pergi duduk ruang tamu pula. Semalam TV buka, TV tutup. TV buka, pergi baca pula. Malam ketiga. Habis baca, nasi goreng kampung. Menutup lah kot. Esok dia telefon, duduk mandi. Dia duduk main dalam bilik mandi. Saya kata lah tak payah bunyi dah cikgu. Hak bilik mandi tu cikgu pergi pesan kat dia lah. Mobil layak rumah aku naik bulan ni, hang mampu dengan aku. Pergi habak dia tu. Hang nak main lah. Tapi bil layak rumah aku naik bulan ni, hang mampu dengan aku. Saya duk kata lah, kali mak pak hantar budak-budak ni hafal Quran, dia budak-budak ni duk halau hantu rumah hang lah. Sebab apa? Buat sampai tak duduk. Rumah malu. Kita duk buat pasal anak ramai. Bila anak bergaduh keluar, rumah tak ada siapa. Tinggal 2 orang. Betul Nabi kata pula. Nabi kata, yang ketiga aku nak pesan kat hamba. Hang jadikan masjid macam rumah hang. Nabi kata. Hang nak tenang,
Hidup hang kena duduk dalam masjid. Kena jadikan masjid ni macam rumah hang. Maklum, kena main masjid, maklum oi, jangan duk kira ustaz. Malam ni ramai yang zepa, maklum syu'ur ustaz, duk tengok ustaz lah ni, dalam internet ni. Dia nak sebut tak tahu, dalam internet ni. Mainlah ustaz lain pun. Dah ustaz lain mengajar kami tak faham. Duk carinya tu daripada mula sampai ke sudah tak jumpa. Ustaz-ustaz jenis ustaz-ustaz yang ilmu banyak, lama. Dia mana dia saya ni ilmu tak ada. Depa ni mengajar tu tu dia nah. Tu. Maka tertakluk kepadanya. Nya tu nya mana tu? Mula mukadimah cari dah nya tu sampai ke habis. Balik rumah bini tanya abang, ustaz ngajak apa malam ni? Tak tahu duk cari nya tu daripada awal sampai ke sudah tak jumpa. Malah maklum. Kena jadikan masjid ni macam rumah kita. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Kebiasaannya kita mai ke masjid ni kita buat apa? Bayang jemaah. Tentu saya bagi satu contoh. Bagaimana masjid dapat mendidik masyarakat untuk jadi masyarakat yang terbaik. Lah tuan-tuan cuba tengok kita hidup dalam masyarakat ni bergaduh. Tak habis-habis tuan-tuan. Dia tak saya kata. Lah ni apa yang banyak kita buat dalam hidup kita tuan-tuan? Keling. Bergaduh. Yang ni yang kita banyak buat dalam hidup. Gaduh. Gaduh ni pula tak tahu. Gaduh ke apa pun tak tahu. Gaduh ke politik. Gaduh ke perbezaan pandangan. Umat Islam hari ini banyak menghabiskan masa dengan apa dia? Dengan bergaduh. Gaduh. Tang mana pun gaduh. Ni, duk tengok live kita malam ni kuliah ni tuan-tuan. Dalam komen pun duk gaduh. Hang tak suka, hang keluar. Hang jangan duk buat komen yang orang boleh komen pula. Akhirnya, kerana hang seorang, orang bergaduh. Kalau hang tak mau dengar, tak ada siapa. Saya kata tadi, saya ulang balik. Tak ada siapa pergi cekik leher hang, suruh dengar orang ceramah. Ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah. Tak ada. Aku tak boleh dengar ustaz ni. Kenapa? Dia ni melawak banyak. Belah. Kelah. Pergi cari ustaz lain. Itulah aku kelah dah. Aku tengok ustaz tu yang tu mengajar pula serius. Mengantuk pula. Lah hang buat leh hang ngajak. Dah semua orang tak betul. Hang seorang yang betul. Setuju tak belum? Kalau ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz lah hang mengajar ni hari. Hang cecak. Hang abang ni lalas ni. Mai masuk Facebook apa pun nak mengajar. Semua tak kena. Boh, 3 tengah 2 tengah belakang tu baru kena. Orang tuan-tuan. Tok Bilal bang, tak kena. Bang pendek, tak kena. Bang panjang, tak kena. Tak bang langsung lagi tak kena. Tok Bilal bang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis bang dia panggil Tok Bilal. Dia kata ni aku nak abang kat hang lah. Anak Ibrahim no. Tak ada kena mengenai yang hidup dengan mati. No. Nama tu saya petik pergi sedap. Ni aku nak abang kat hang Ibrahim no. Kita ni buat amalan ni. Jadi bila apa? Kena ikhlas. Kita faham gaji hang tak tahu mana masjid bayar. Tapi hang tu kena ikhlas bila buat kerja ni. Hang ni panggil orang. Kalau hang tak boleh ikhlas, hang tinggal kerja-kerja agama ni. Kena ikhlas. Ibrahim kata betul apa? Saya hambang pendek. Oh, tak apa. Esok subuh aku bang panjang. Ibrahim kata esok aku subuh aku bang panjang. Subuh 5.55. Ibrahim mula bang 5.55. Berhenti 8 suku. Agak-agak kena. Agak-agak kena. Dia kata gila hang. Ni masalah. Baik tuan-tuan, saya nak abang. Lah ni tuan-tuan cuba tengok hidup kita. Saya abang tu, saya lah ni tuan-tuan tengok keadaan hidup masyarakat hari ni. Tak berapa nak seronok.
Kira nak bergaduh, kira nak bermusuh, kira nak cari pasal dengan orang. Betul tak? Saya beranak tahun 90. Maklum, saya dilahirkan tahun 90. Tak payah duk kira umur saya. Ni pun tak berapa elok agak perangai. Dengar tahun kira awak keluar telefon nak kira umur ustaz berapa. 34. Amboi. 34 ustaz nak nampak macam 50-an. Tu nasib saya nak buat lagu nak. Maklum jangan duk bunyi lagu tu. Minggu lepas dah maklum tu dia kata, "Loh, ingatkan 50. 2 hari lepas tu mati." Dia kata kat saya maklum. Saya ni pun keramat juga maklum. Jangan duk buat pasal. Saya beranak tahun 90. Tahun 90-an saya dah hidup. Masa zaman tu dia bukan ada lagu ni. Bukan ada lagu ni. Tak ada ni. Ni. Teknologi ni bukan ada. Ni tuan-tuan bilang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua dah. Dulu bukan ada lagu ni. Zaman dulu ni kita apa pun surat abang. Nak dengar berita ni surat abang dulu. Utusan, berita harian. Dulu ni. Metro. Kalau kod diang dulu ni metro nak beli esok ni kena pergi tempah. Cukup laku ya. Pak Long ni. Dia akan beli metro. Dia panggil surat abang cas bateri. Metro dia kan ada cerita pasal politik. Kalau ada apa banyak tu ya. Hang bentang lah belanjawan lagu mana pun keluar metro masa tu banyak tu ya. Tajuk depan, nenek di Rabah. Dulu metro. Zaman dulu lah. Bisa Pak Long? Kira kok kedai kopi tu, lunyai metro. Kita pun duk buka-buka, muka surat pertama ada. Muka surat kedua ada. Muka surat ketiga hilang gambar. Tinggal cerita ya. Tajuk apa? Cikgu di Rabah. Hilang gambar cikgu. Dia kerat lah mana pun tak ada. Ni geng-geng Pak Long buat je. Dulu Raini punya cerita esok. Dulu lepas maghrib bapak-bapak ni kira buletin utama nak dengar berita. Lah saya nak tanya tuan-tuan, boleh cek berapa orang tengok berita TV? Saya abang dia, saya pun TV lama tak tengok. Nak tengok buat apa berita hak dia nak abang kita tahu dah. Sebab tu lah TV-TV ni juga orang tengok tuan ni pelakon-pelakon lah ni kita pun haram tak kenal. Saya baru ni demam teruk. Tak pergi ceramah, saya ingat dekat berapa 4, 5, 6 hari tak pergi ceramah. Kebetulan malam tu anugerah berita harian. Duk tengok. Pelakon paling popular, pelakon paling boleh saya kata pelakon paling popular tapi haram tak popular pun. Tak kenal. Sebab apa tak tengok? Saya tak tengok. Balik rumah tengok cerita-cerita ni Netflix ke apa ke. Saya jarang tengok cerita Melayu, saya tengok cerita Tamil. Melayu saya tak tengok sangat sebab saya rimas. Dia bercinta, dia menikah. Lepas tu dia bercerai, dia suruh kita fikir masalah dia. Hak kita pun macam-macam masalah duk ada. Tak menguji langsung ketajaman minda. Baik tengok cerita Tamil. Cerita Tamil tu gerung-gereng sampai tapi nak boleh tajam tu dia plot twist dia. Ada Pak Long tu kata saya Tamil pun saya tak tengok. Tu Pak Long tengok apa? Saya tengok Gemak Blue. Oi, lagi bahaya. Lagi bahaya Pak Long. Tu tak boleh masuk korang langsung. Pak Long tu. Orang balik pulau ni. Orang balik pulau. Saya nak ajak Pak Long mai kita tengok. Hari ni kita suka bergaduh. Hari ni kita suka berkelain. Orang Kedah panggil suka berkelain. Tapi kalau kita belajar daripada masjid, yang Nabi suruh kita jadikan masjid ni rumah kita. Saya bagi satu contoh. Bagaimana masjid mengajar kita hidup bermasyarakat. Lewati proses solat berjamaah. Ni lah poin saya lah belum. Ni dah pergi berapa dah ni? 8.20 dekat sejam lah. Sejam lebih sikit kita berhenti kan. Lebih kurang dalam 15 minit ni kita berhenti. Boleh kot no? Takut laut tu sejuk. Dia perangat lah. Awal lagi. Nak lambat-lambat buat apa. Mau cakap lama pun hantar. Dia bayar banyak tu lah.
Bukan tahu masalah aku. Yang hang tahu nak tahu aku panjang. Derita penceramah ni kan tahu. Banyak tu juga kan. Ni kita duduk tengah kumpul duit lagi hang nikah ni. Boleh tak? Kawai sikit. Malu kot orang nak tahu. Orang kata setiap usaha, tak usah kan. Setiap usaha politik saya kan. Kalau ada masalah, bahagian balik pun cari dia. Tuan-tuan, saya nak abang. Satu ya. Mari kita tengok daripada solat berjemaah. Bagaimana solat berjemaah ni dia dapat nak mendidik kita menjadi masyarakat yang harmoni. Lah ni tuan-tuan duk main semayang. Kalau bahasa kasar, paling ikut haram tak ketahuan. Main balik. Main. Cuba tengok bagaimana proses solat berjemaah. Kalau hang ikut apa yang hang buat dalam semayang berjemaah, hang keluar daripada semayang berjemaah, hang terjemah benda tu di luar. Aman masyarakat. Maklum faham yang ni pun jadi dah maklum. Nak faham banyak-banyak kot maklum tak faham. Maklum faham dia duk cakap. Faham tak? Faham angguk dia sikit duk keras lagu Tok Kong tu pasal apa? Angguk sikit baru dia tahu kita maklum faham. Cuba tengok kita semayang berjemaah. Mula-mula semayang berjemaah orang akan buat apa? Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua main semayang. Atas satu kalimah kita boleh bersatu. Saya nak tanya tuan-tuan. Tak tahulah kok masjid kongsi ni dia buat lagu tu. Azan yang pertama. Khusus untuk kumpulan Perikatan Nasional. Allah habis la ilaha illallah. Azan kedua. Pakatan Harapan. Allah habis la ilallah. Azan ketiga. Barisan Nasional. Ada. Satu kalimah. Semua boleh bersatu. Pasal apa tuan-tuan main semayang atas satu kalimah tuan-tuan boleh duduk sekali. Tapi tuan-tuan keluar daripada semayang, kita bergaduh balik. Pasal apa? Adakah kita hanya nampak Allah Ta'ala ni ada dalam semayang? Luar semayang Allah Ta'ala tak tahu kita buat apa? Tuan-tuan, saya tak marah. Tuan-tuan nak berpolitik, tuan-tuan berpolitik lah. Saya tak mengajak tuan-tuan sokong mana-mana. Ikut sukalah. Tuan-tuan ada cerdik pandai. Istikharah. Tanya Allah. Cuma malam ni saya nak minta ni. Dekat masjid kongsi ni. Kita orang Islam. Jangan berkelain dia tuan-tuan. Saya nak minta itu ya. Tuan-tuan disembang di kedai kopi. Tuan-tuan parti A. Dia parti B. Tuan-tuan tahu dah. Kalau sembang bak politik berkelain. Jangan sembang. Kalau jangan sembang dengan dia, tahu dah dia bukan haluan kita. Kita nak sembang, hak sama-sama geng, baru tak boleh. Ni tahu dah dia kanan, kita kiri, duk pergi sembang, tobatlah berkelain. Lah Pak Long cari satu tajuk, dia pun setuju, Pak Long setuju. Apa dia? Nikah dua. Itu ya Pak Long. Pak Long, kalau Pak Long nak kawan orang lama, dua benda ya Pak Long sembang. Orang lelaki lah. Sembang bab nikah dua dengan ubat kuat. Tobat. Dia tak kira parti lah. Boleh naik satu kereta tu dua parti tu. Pergi cari ubat kuat dua-dua. Berapa kita nak sembang? Adik-beradik kita. Abang kita. Dia kot tu. Kita kot ni. Hang balik duduk di kampung. Hang duduk sembang bab parti. Tobat hang kelain dengan abang. Allah abang ikut suka lah abang. Kita nanti main kat pilihan raya kita istikharah. Yang mana Allah Ta'ala suruh kita undi abang lah. Lah kita jangan duduk sembang lah bang. Saya tahu mau saya sembang pun. Tuan-tuan, politik ni Pak Long pergi kata kat dia ni, hantar dak pemimpin hang tu tak betul. Pemimpin, dia pula kata awak yang hampa betul sangat. Tobat kelain. Macam mana kita semayang, kita duduk sekali. Atas satu kalimah kita boleh bersatu. Atas satu kalimah kita boleh eratkan silaturahmi. Kenapa benda tu kita tak boleh buat di luar semayang? Biar ambil ayat semayang sama-sama parti-parti lain mudah ada. Awak kita tak boleh buat lepas semayang tuan-tuan. Mahal masjid. Naik motor parking kereta. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua.
Bila tuan-tuan main masjid, tuan-tuan nak masuk, semua kasut kena tak kat luar. Saya yang mereka panggil main ceramah ni pun kasut tak pakai, duduk luar tu. Pengurusi masjid pun tak pakai kasut, dia paling tinggi, tidak pengurusi. Pengurusi pun tak pakai kasut, kasut duduk kat luar. Hak yang ni tak tahu apa pun, dia pun tak pakai kasut. Setiap soal politik saya. Orang korek liang. Ni nak pesan korek liang jangan pakai kasut. Jangan pakai kasut korek liang, tak boleh. Pakai cangkui. Maham pakai kasut tobat tak jadi liang tu. Ya. Nak kahwin, tunggu sat, tunggu sat. Sabar sat, hang pun jangan duk kalut sangat. Bab nikah ni. Ni karaoke ni dia duduk jauh kalau masjid Imam 4 dia duduk tu ni. Dulu dia pernah duduk tepi saya. Saya kata ambil duduk jauh ni. Kadang-kadang tengah mengajar kita nak kentut takut dia dengar kita cerita kat orang. Ambil duduk jauh ni. Dia betul muka maklum kalau masjid Imam 4 dia duduk depan. Ni kerana dia duduk jauh ni. Kita singgah kasut dekat luar. Nak habaq apa dia? Allah Ta'ala nak habaq. Nabi nak habaq apa dia? Nabi nak habaq, Islam nak habaq. Kita ni di hadapan Allah bukan ada kasta-kasta. Jutawan tinggal kasut kat luar. Tak ketahuan tinggal kasut kat luar. Meh duduk dalam masjid, buang. Tapi dalam masyarakat kita jadi tak kasta-kasta tuan-tuan? Jadi. Itu yang kita tak boleh. Nak orang kata apa tu, nak eratkan hubungan. Jadi kasta. Duduk luar. Kasut tak luar. Semua tak luar. Mari duduk depan Allah. Duduk depan Allah. Pilih bagi elok-elok. Kita jangan duduk buat perangai huduh-huduh. Ni yang kedua masjid ajak kita. Hidup jangan kira standard. Oh ni pok orang kaya sekawan dengan orang kaya. Hak ni pok orang kampung dia kawan dengan orang kampung. Ni pok hak jenis. Kok mana pun tak apa dia kawan lagu lepak. Yang ketiga, bila kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, masa tu kita kena pilih imam. Kena pilih imam. Pilih imam, pilih imam, pilih. Mana semua boleh jadi imam? Tak tahulah kalau tuan-tuan di masjid kongsi, tuan-tuan semua bukan jadi imam. Tak tahu. Mana boleh semua jadi makmum? Tak boleh. Imam ada seorang, makmum ramai. Makmum kena pilih imam. Tengok yang mana berjenis, pilih imam. Kita mengaji dalam kitab fiqh 4 mazhab, tuan-tuan. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Semua kitab fiqh ni dia cerita, bila sembahyang berjemaah, kena pilih imam. Dia tak kata pilih makmum. Syarat nak pilih imam. Tengok imam. Yang pertama, a'lamuhum. Nabi kata, pilihlah imam ni siapa dia? Di kalangan hampa yang paling berilmu. Ni kalau kita nak pilih pemimpin, cari yang paling berilmu. Yang kedua, afsahuhum. Yang fasih bacaannya. Bila dia jadi imam, yang belakang dengar tenang saja. Ustaz, dia macam ni, Ustaz, macam kampung kami ni, nama kampung Gagap Jaya. Hak duduk dalam kampung, semua gagap. Nak buat macam mana, Ustaz? Tak ada yang seorang pun elok, tak ada, gagap ni semua. Dalam ramai-ramai gagap, hang pilih hak paling korang gagap. Panggil temu juga nak baca bismillah tu. Bismillah. Tengok pula hak yang ni dia pendek bismillah, ambil dia. Sebab dia tak teruk sangat. Maklum kalau jadi imam baca sedap, maklum panjang tak apa. Dia pula yang pertama dia alim, dia tahu dah. Jangan duk baca panjang-panjang, belakang bukan semua okey, bukan semua steady. Betul tak belum? Ada hak belakang ni gaut. Ada hak kencing manis. Ada hak darah tinggi. Betul tak? Ada hak jenis-jenis. Dia ni dulu batuk terkentut. Lah belahak pun terkentut. Jangan lama sangat. Belahak pun terkentut.
Perut pergi. Ada. Kuih tua. Dulu bersin terkentut. Lepas tu dia kuih melampau. Batuk pun terkentut. Alah belahak pun terkentut. Jangan panjang-panjang sangat. Ang jadi imam. Jangan lama sangat. Kau ingatkan. Orang yang alim ni dia akan mayang. Dia ringankan jemaah dia. Jangan terlalu ringan. Qul huwallah bagi 2 rakaat. Tak boleh juga. Lepas tu cari pula fasih bacaan dia. Allah, kita duduk belakang dia. Mau lagu ni ke? Tarawih 20 pun kami ikut Baca sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ui sedap. Mai pula hak tahfiz. Hak duk jadi imam lalu hak tahfuz. Ni mai tahfiz. Saya Ramadan baru ni saya pergi tazkirah di masjid. Depa pergi ambil tahfiz mana ke? Saya ingat budak tu pun dia kira tak ada job dah Ramadan itu ni. Depa pipi yang lain semua jadi imam tinggal dia seorang ni tak ada apa. Depa ambil kok. Kok macam. 8 rakaat pun Allah lama kok. Kalau cari yang tahfiz. Jadi imam steady. Baca sedap. Tak lupa. Mau kena hak lupa kerap ni kita pun lemah duduk belakang. Jadi macam puak baling lu mayang subuh. Pagi Jumaat je esok lah. Baca surah jadah ni je. Baca surah jadah. Dia ni pula tu imam ni pula. Lama tak jadi imam. Dia jangan dia buat pasal lama-lama ni. Saya biasa kena dah lah sujud jadah. Digital. Saya sujud jadah tu mangkit tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Anil tu tak main. Jangan dia buat pasal. Kalau mau lupa jangan dia buat pasal. Tatajafa junubuhum. Anil tu tak main. Dia pergi mana tak bagi tu. Tatajafa jun. Dia main kuih. Tak sah anil. Tak ingat ni tatajabah pun tak orang nak boleh pergi. Tatajab. Hak pok belakang tu pun jenis cerah masa depan ke semua tu. Haram tak boleh membantu langsung. Tak apa surah jadah. Kita pun duk tatajab. Pak Long belakang tu dia meluat kot. Dia dengar. Duk tatajab. Dia tegur. Tapi haram tak membantu. Dia tegur belakang. Qul huwallahu ahad. Habis awal. Subuh pagi tu habis awal. Tu kadang-kadang masjid. Kadang-kadang lepas tak surah jadah depan tu. Takut tu imam takut. Yang belakang tak boleh bantu. Macam di itulah. Di baling lah. Tu imam tu tahu daripada saya. Saya tatajafa junubuhum anil tamah. Dia tatajah pun tak ingat. Sujud mengkit-mengkit kelam. Sengah. Mayang pagi tu ada 3 sah. Surah tu sengah. Sengak tu kan dia sengak saja. Dia duk tarik daripada alif lam mim tu. Dia duk hantar tak lepas. Dia tarik balik. Dia hantar tak lepas. Dia tarik balik. Berada sah ketiga tu dia ingat. Dia kata mau aku tak tegur. Cerah lagu tu. Dia pun tegur. Confident campur bodoh. Confident campur bodoh. Dia pun tegur. Walladhi main mana Pak Long? Ayat hatu imam tu tak ingat tatajah apa. Tu kata campur bodoh dengan confident tu. Walladhi. Tu imam. Hang tegur tak betul. Dia tak sambut. Tu imam buat tata. Dia pun ingat tu imam ni tak dengar. Dia pun lagi kuat. Walladhi. Tu imam ni kata baru mana duk walladhi kat belakang dah. Aku tak ingat. Dia duk walladhi kat belakang. Tu imam tak sambung. Dia ni kata tak dengar sungguh. Dia lagi kuat. Walladhi. Tu imam tu mau beralih. Bukan hak tu. Duk walladhi kat belakang. Sebab tu kena cari yang fasih. Bila dia jadi imam. Tu imam jadi imam. Kita makmum kena ikut tu imam.
Kita makmum ni kena ikut tu imam. Selagi mana tu imam tu buat benda tu, tiba-tiba dia terbatal. Ataupun dia buat benda yang tak elok. Contoh, dia sujud-sujud, kain melekat dia, cari tamugok. Dia tak perasan. Cari tamugok. Dia buat seketui, seluar dalam tak pakai. Bulat. Nampak belum? Seluar dalam tak pakai, standard lah. Bila kita tahu dia buat tak betul, makmum tak boleh berdiam. Kalau makmum berdiam, dengan sembahyang hang tak sah. Batal. Makmum kena tegur. Boleh tak tegur tu imam? Boleh. Tapi ada. Bukan boleh tegur ikut dan. Islam ajak dah. Kita nak tegur pemimpin, guna adab Islam ajak. Dengan adab, dengan akhlak. Mana boleh kita kata kata imam, nampak jubuk jangan mayang hang betul ke nak tegak lagu tu. Boleh. Kena pula bahasa kita pula. Kalau kok KL tu, imam nampak buntut, boleh gagah. Mai belah kita pungkok bang. Pi pula kok belah kolam nerang jubuk lagi kata. Mana boleh tegak lagu tu? Apa perkataan yang Islam ajak, yang ulama ajak bila nak tegak? Subhanallah. Ajak berakhlak. Subhanallah. Tu imam pun bila hang dengar orang tegak subhanallah tu, jangan duk tegak lah. Tak ada apa. Mungkin hang tak nampak kat depan belakang. Tu imam pun tak terus lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Turun. Mungkin tak betul. Ni Islam aja. Kalau benda tu kita praktik tuan-tuan, cantik. Bayang. Sampai habis. Tu imam nak jadi imam. Tu imam nak jadi imam. Bila tu imam nak jadi imam, dalam kitab Al-Qaulul Tam, dia kata apa dia? Sunat. Imam ni kena habaq betulkan saf dan rapatkan saf rahimakumullah. Ini tugas imam. Tugas pemimpin menyatukan. Ni jemaah dia di belakang. Bukan memecah belahkan, menyatukan. Habis semayang, tuan-tuan. Kita pun semayang sampai tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertegur siapa? Lah ni kita duduk dalam masyarakat, hang kuat-kuat tu tak mau Pak Long. Yang tu yang kita tak mau. Hang buat cara hang, aku buat cara aku. Yang tu yang kita tak mau. Habis sembahyang, sabar sat. Kalut kok mana pun, sabar sat saya nampak. Saya tahu tuan-tuan kalut. Beralih kanan, beralih kiri, hilang. Sekurang-kurangnya Pak Long bacalah Fatihah sekali, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mau kalut. Fatihah sekali, ayat kursi sekali, doa lah sikit. Dan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Paling kurang. Ni ada kita kata doa lah sikit, dia kata kanduk dah. Hang doa lah sikit, duduk dia hang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jamin sawah amin. Belah lagu tu. Mau malaikat dah kaki tang pintu tu. Korang ajak betul hang. Sahabat tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, bilakah waktu yang mustajabnya doa? Sahabat tanya Nabi. Bila waktu yang mustajabnya doa?
Nabi kata ada dua waktu dan keadaan. Doa kita ni Allah Ta'ala mustajab. Bila ya Rasulullah? Yang pertama Nabi kata, yang pertama. Sepertiga malam yang terakhir. Tu waktu mustajab doa tu minta lah maklum waktu tu minta. Mustajab doa waktu tu. Bila? Sepertiga malam yang terakhir. Lepas tu bila pula? Yang kedua bila ya Rasulullah? Nabi kata yang kedua. Waktu yang mustajab doa yang kedua tu bila? Yang kedua. Setiap kali lepas semayang. Habis semayang. Waktu mustajab doa. Minta. Cuma saya nak abang Pak Long kalau boleh nak minta tu Pak Long hafal lah yang dalam Quran, baca terjemahan dia tengok doa ni kena dengan Quran apa. Hadis apa. Ulama buat apa. Ataupun kalau Pak Long nak buat yang sendiri punya Pak Long buatlah ayat bagi elok lagi. Ni tabit ayat ikut dan. Ya Allah weh. Ya Allah weh. Aku nak kata tak kena, tak kata tak kena. Hai ngam memang apa tuan. Tu bahasa kita ni kok belah balik pula. Kena belah baling kola nerang sik. Ya Allah ya Tuhanku, aku tak tahu dia. Nak kata pun tak kena, tak kata pun tak kena. Lagi celah pun kan. Pilih bahasa tu pergi elok. Doa maklum. Waktu mustajab doa. Habis semayang. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana kita. Di Penang, di Kedah. Tu imam doa ramai-ramai. Kita duduk belakang amin. Tu imam doa tu beda kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah. Tolonglah bagi kami mati ni ya Allah. Dalam keadaan yang baik. Amin. Tuan-tuan bayang semua kita pakai amin. Wala takhtim alaina ya Allah. Bisu'il khatimah. Janganlah hang mati kami ni ya Allah dalam keadaan yang tak baik. Bayang Pak Long kalau hidup kita dalam masyarakat saling doa mendoakan di antara satu sama yang lain. Habis semua tu imam taqabbalallahu minkum. Kita menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Beralih kanan salam, beralih kiri salam. Tuan-tuan, yang ada sengketa selesaikan sengketa dalam solat. Keluar daripada semayang. Buat benda tu di luar semayang. Terjemahkan benda tu dalam masyarakat. Satu soalan saya nak tanya dekat orang balik pulau. Kalau benda tu boleh buat, aman tak masyarakat? Kita tak berkelain, kita tak bergaduh, kita tak berbalah di antara kita. Inilah masjid nak mendidik kita. Yang Nabi kata jadikan masjid ni, hang kena buat masjid ni macam rumah hang. Sebab tu ikatan kita, hati kita dengan masjid. Jangan kita duk boikot masjid, tuan-tuan. Boikot masjid ni cerita bodoh. Orang bodoh boikot masjid. Bila apa bodoh, tuan-tuan? Lihat kali hang nak pergi kot mana? Kalau di Pulau Pinang, nak nikah, kena main kat nikah di masjid. Boleh pergi rumah. Hang nak boikot tu, hang nak kena main juga. Tak ada. Mesti tak kuat dulu. Tak ada. Masjid tu tak biar. Meluat. Dia pergi masjid lain. Anak yang nak nikah kena main ni tak? Hang mati. Tu yang saya duk hangat dengan orang tak nak main masjid. Tentu mati main. Tak korang ajak tuan-tuan dalam hidup haram tak nak main. Mati-mati main. Duduk depan tu imam. Kita duduk main hari-hari pun duduk belakang tu imam. Dia kali pertama main. Duduk depan tu imam. Kalau duduk tertib elok tak balik. Baharin belum. Tak kurang ajak lah. Kali pertama main terus duduk depan tu imam. Baharin. Kurang ajak. Jadi ni tuan-tuan. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ni. Maklum. Ikat hati maklum dengan masjid. Di bawah masjid kongsi ni ada berapa buah rumah? Main jawab lah tu. Saya ambil dia setiap soal politik. Tak ada benda dia tak tahu. 800 apa? 809 pintu. Banyak soal lah. Tolak yang apa nama yang non-Muslim.
Tinggal berapa dalam anggaran dah tinggal berapa? Muslimah 809 rumah. 809 buah rumah. Yang nak Korea, orang ada lebih kurang berapa? 3,000 lebih. Lebih payah ha. Kita buat 3,000 nak. Lebih payah. Ya. Dulu Indonesia jajah dulu Ha? Belanda Inggeris Ha. jajah Belanda. Indonesia. Ha. Negara besar. Okey. 3,000 rumah. 3,000 orang anak Korea. 809 buah rumah. Besar no Korea no. Flat. Soalan tu bukan soalan, ni baru soalan. Subuh berapa orang? Dua sah tu satu sah ada berapa orang? 45, 46 campur 2 lebih kurang kita buhlah 100. Perempuan 150. Orang 3,000. Rumah 800. Subuh 100. Alhamdulillah ke innalillah. Kalau kita ambil komitmen. Puak masjid ni tak tahu nak buat lagu mana, nak pergi ramai macam-macam dah. Buh dengan menara, nak bang. Menara je masjid dah. Ada. Saya pergi di Pahang, mereka nak bubuh menara, mereka nak kutip duit, nak pasang menara. Saya tanya nak buat apa menara Dia kata saja Ustaz nak letak speaker, kalau kita azan orang dengar jauh. Kita nak ajak orang main lah. Saya kata puak tak mau main ni bukan kata hambur speaker dekat menara. Hang tarik wayar speaker tepi buh kat rumah dia seorang biji pun. Hambang 5 kali puak mangkak ni tetap tak main. Bayangkan saya nak abang ni lah saya nak berhenti lah. Saya dah jamak lah, boleh makan dulu. Jangan dia jamak pula. Nak jadi syiah buat lah. Bayangkan lagu ni. 809 buah rumah. Kalau komitmen main masjid satu waktu dia hantar seorang wakil rumah dia. Penuh tak masjid? Tak payah duk fikir ni tuan-tuan. Kita pekat-pekat ambil tanggungjawab mengimarahkan masjid. Dengan cara lagu mana? Tanggungjawab setiap anak Korea satu waktu mesti seorang pergi. Setuju tak belum? Subuh bincang dengan anak-anak. Subuh. Tak apa, pak dia kata, aku subuh aku pergi, abah pergi. Lagi hampa nak pergi sekolah abah. Subuh, abah. Zuhur. Siapa dia? Abah. Abah, subuh abah. Zuhur abah. Asar. Asar, malam. Abah, abah. Bapak bapak. Apa? Maghrib. Pak juga abuh pak. Aisyah. Pak dah kali pak dia kata kepala bapak mbah. Dia kata semua aku. Kepala dia apa? Kepala dia. Mai mak lona, saya nak abang mak lona. Mai, bukan dekat malam ni saja. Pakat-pakat mai lah. Mudah-mudahan kalau itulah yang dapat kita terjemahkan dalam masyarakat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni golongan yang cinta kepada masjid dan bawa semangat masjid keluar daripada masjid untuk diterjemahkan di dalam masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat kita menjadi berkah insya-Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi maklum takat tu dululah. Jadilah saya nak balik pula maklum oi. Ni pula ni musim-musim raya ni dia kalut kat atas jalan. Kadang-kadang tadi mai pun jam tak tengok. Lari ikut ni, lari ikut ni. Dia nak balik pula lagi Pak Lono. 3 jam baru sampai rumah. Awal orang ada bini baca ha. Awak. Mayang dah, jamak dah. Nampak? Nampak dia bangga. Awak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua maklum. Cukup dekat tu. Hari Selasa jumpa dekat Masjid Imam 4 malam insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, sekali habis sembahyang tuan-tuan tengoklah dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung besi, ada dia tulis tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Ar-Riyadah.
Tabung ni untuk siapa yang nak bersama dengan saya menjaga pusat-pusat pengajian Islam tu untuk pelajar tahfiz dan sebagainya, boleh bubuhlah duit dalam tu. Dan ada produk Top Coco yang tuan-tuan duk dapat di Masjid Imam 4 tu, ada di luar sana minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan madi. InsyaAllah. Wallahu alam, saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput saya. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir ramai-ramai malam ni. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.